Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita hendakkan tangan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi yang baik ini, kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita pada tahun ini, tahun 2021. Walaupun agak sedikit berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Kalau ikutkan tahun sebelum-sebelum ini, kita kalau hari pertama sekolah, kita akan berada di sekolah. Kita akan masuk kelas baru, kemudian naik ke tingkatan yang baru, kan duduk dalam kelas yang baru dan sebagainya. Tapi pada tahun ini agak sedikit berbeza, yang mana kita terpaksa mengadakan sesi pembelajaran di rumah ataupun secara dalam talian. Walau bagaimanapun, apa jua keadaan ataupun ujian musibah yang datang kepada kita, semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita, dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat kembali ke sekolah seperti biasa, okay, untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Okay. Jadi insyaAllah pada hari ini, pada pagi ini, kita akan mempelajari subjek bahasa Melayu. Okay. Sebelum tu, saya nak beritahu yang pertama sekali kepada semua, saya kamu dah kenal kan, nama saya Muhammad Daniel, yang mana saya diamanahkan pada sesi tahun ini, tahun 2021 ni, untuk mengajarkan kepada kamu semua subjek bahasa Melayu tingkatan 3. Okay? Tingkatan 3 Ulul Albab dan juga tingkatan 3 Ibnu Sina. Jadi InsyaAllah untuk kelas yang pertama pada hari ini, kita akan belajar mengenai kata nama am dan kata nama khas. Okey, sikit je pada hari ini. Tajuk ni pun saya rasa kamu dah belajar dah tahun sebelum-sebelum ni. Kamu dah belajar masa kamu form 1, form 2. Cuma form 3 saya nak ingatkan balik, ataupun saya nak top up balik lah. Apa yang tak cukup ataupun apa yang kamu dah lupa, saya akan tambah lah. Jadi dalam grup WhatsApp tu, saya ada send satu file, yang mana file tu saya minta kamu semua download. Okay, download. Kamu baca file yang saya bagi tu, apa nama nota yang saya berikan dalam grup WhatsApp tu, dan kemudian saya nak kamu semua salin. Okay, salin semula nota-nota tu dan juga latihan dalam buku tata bahasa. Okay, buku tata bahasa saya nak guna buku pendek. Okay, tata bahasa buku pendek. Okey. Jadi saya nak kamu salin, tuliskan hari dan tarikh. Hari ni hari Ahad. Kemudian kamu tulislah seperti mana apa yang saya dah hantar dalam grup tu. Dan kemudian di bawah tu saya ada berikan sedikit latihan tentang tajuk yang kita akan belajar saat ini. Kemudian saya nak kamu jawablah latihan-latihan yang saya berikan tu. Okey, kita teruskan kepada kita punya pembelajaran kita secara ringkas dan padat. Okey. Jadi ni yang saya send ni yang saya send dalam grup WhatsApp, nanti kamu boleh baca lah. Ni semua saya nak beri penerangan je untuk kamu mudah faham dan untuk kamu dapat tangkap apa yang poin yang saya nak sampaikan tu. Okay, first ialah kata nama am. Apa itu kata nama am? Iaitu perkataan yang menyatakan benda, manusia, tempat, binatang dan tumbuh-tumbuhan secara umum. Okay, am ni maksudnya apa? Maksudnya umum, secara umum. Kita tak khususkan dia. Tak kiralah benda apa pun, binatang ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, siapa, apa dan di mana pun dia, kalau kita tak khususkan dia, maka dia itu adalah dalam kategori kata nama am. Apa dia semua murid-murid? Pernah belajar semua? Kata nama am. Okey, bila mana kata nama am, maka kita akan tulis dia dengan huruf besar ke huruf kecil? Huruf kecil. Okey, berdosa besar kalau kita tulis kata nama am dengan huruf besar. Okey, tapi boleh tak kita tulis kata nama am dengan huruf besar?
Boleh. Pada bahagian mana? Iaitu tengok poin yang kedua tu yang saya bagi tu, kecuali pada permulaan ayat. Mana-mana karangan, mana-mana bina ayat sekalipun, bila mana kita nak memulakan satu ayat, maka huruf yang pertama itu mesti kita gunakan huruf besar. Contoh macam nota yang saya bagi ni. So, semua dekat depan-depan ni semua huruf besar. Padahal dia tu kata nama am, tapi kita kena bagi dia huruf besar. Dan kata nama am ni terbagi kepada dua. Sebenarnya sama aja. Okay, ada benda hidup dan benda tidak hidup, tapi sebenarnya dua-dua ni sama aja. Mungkin dalam kategori yang sama, cuma saya pecahkan benda tu hidup dengan benda tu hidup je. Contoh macam benda hidup apa dia? Kita ada ayah, guru, pelajar, penjual, kucing, lagi apa lagi? Banyak ah. Alat tulis, pembaris, pensel, pemadam, komputer dan sebagainya. Tapi itu benda tak hidup kan? Kita benda hidup lah, benda hidup dan benda hidup. Benda lagi kambing, lembu, semut dan sebagainya. Itu benda hidup. Kalau benda tak hidup pula, macam buku, sekolah, institusi, universiti. Ramai orang keliru universiti ni eja huruf kecil, huruf besar. Kalau dia tidak ada nama, maka dia akan dieja dengan huruf kecil sahaja. Contoh universiti, titik. Maka dia akan U tu huruf kecil. Tapi kalau dia ada nama macam Universiti Malaya, maka dia bukan kata nama am lagi dah. Dia akan masuk dalam kategori yang kedua. Yang kedua ini, iaitu dia akan masuk dalam kata nama khas. Apakah itu kata nama khas? Iaitu merujuk kepada orang, haiwan, benda, institusi. Institusi ni macam tempat lah. Tempat dan seumpamanya secara khusus. Tadi secara umum kan? Tadi secara umum. Sekarang secara khusus. Maksudnya kita khususkan dia. Dan perkataan-perkataan kata nama khas ni wajib kita kena tulis dengan huruf besar di pangkal perkataan atau pangkal ayat. Contoh macam benda hidup, kategori yang sama juga benda hidup. Contoh Cikgu Maria, Perdana Menteri, Kiko, lagi apa lagi? Si Putih, Si Tompok, lagi apa lagi? Proton Saga, Pro2 Viva, lagi apa lagi? Pro2 Myvi. Lagi apa lagi? Banyak benda-benda yang kita khususkan ataupun ada nama. Contoh macam nama kamu siapa? Saya ambil nama siapa? Form 3 tu ni yang bagus-bagus. Saya ambil Anik contoh. Anik Anaki. So huruf besar lah Anik kan. Ataupun contoh nama kamu siapa lagi? Nama kamu Nur Dwi Maisuri. Maka Nur Dwi Maisuri itu adalah huruf besar. Kalau kamu tulis huruf kecil, kalau dapat paper tu kat saya, kalau nama kamu Waimoi Ejau macam tu, saya akan tolak markah lah. Sebab tak ikut dia punya ejaan yang betul. Itu untuk benda yang hidup, benda yang ada nyawa. Benda yang tidak hidup pula ataupun bukan benda hidup, contohnya macam Kamus Dewan, Proton Saga, Kedah, tempat kan, Masjid Putra, Universiti Malaya. Tapi sebenarnya sama aja benda hidup benda tak hidup ni, cuma saya saja pecahkan supaya nampak perbezaan tu. Yang tu je lah. Senang kata, secara rumusnya, kata nama am ni adalah benda yang umum dan kita akan tulis dia dengan huruf kecil. Kecuali pada permulaan ayat, dia dibenarkan untuk ditulis dengan huruf besar. Tu kata nama am. Kalau kata nama khas, dia duduk dekat tengah ke, dekat depan ke, dekat awal ke, dekat belakang ke, maka dia kena ditulis dengan huruf besar. Kalau dia ditulis dengan huruf kecil, dalam karangan kamu buat macam tu, maka pemeriksa akan bulat dekat situ sebab kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan. So, kena tolak markah. Sayang bayangkan markah dah banyak, tiba-tiba kita pergi buang dekat situ. So, rugilah. Rugi sangat-sangat. Bahasa Melayu ni senang sebenarnya. Tapi, kalau benda-benda yang macam tu, kita macam buang sikit, lama-lama akhirnya markah daripada 20 lebih tiba-tiba tinggal 11. So sayang lah. Ramai orang cakap bahasa Melayu senang skor, senang dapat A dan sebagainya kan. Tapi tak semudah yang kita cakap tu. Dia ada cara dia ada strategi dia ada kaedah dia macam mana kita nak dapatkan A dalam subjek bahasa Melayu.
Okey, saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ini. Jadi di bawah ni saya ada bagi latihan. Contoh latihan, jadi kata soalan dia, lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan kata nama khas yang sesuai berdasarkan jawapan yang diberikan. So ada beberapa jawapan yang saya bagi dekat situ siap. Kamu tengok dia punya contoh ayat di bawah, maka kamu isi sahaja tempat kosong itu dan kamu tulis semula nota dan juga latihan ini di dalam buku tulis tata bahasa buku pendek. Okey. Jadi setakat itu dahulu untuk pagi ini. Jadi insya-Allah kalau kamu tak faham ke ataupun kamu ada masalah ataupun persoalan, kamu boleh tanya dalam WhatsApp, boleh WhatsApp saya. Saya akan cuba bantu yang mana saya boleh bantu, saya bantulah. Okey, kalau nak jawapan saya tak bagilah. Okey. Kalau tak faham, saya akan tolong mana yang tak faham tu. Okey. Yang tu saja untuk hari ni. Jadi kita akan jumpa untuk kelas yang seterusnya untuk tajuk yang seterusnya. Okey. Dan sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua, siapa-siapa yang tak ambil lagi ya buku. Okey, siapa lagi yang tak ambil buku ni, boleh datang ke sekolah bawa surat ataupun print out surat yang cikgu-cikgu kamu bubuh dalam grup WhatsApp tu. Kamu boleh datang untuk ambil buku aktiviti, dan juga kalau kamu nak beli buku latihan ke, nak ambil buku latihan ataupun hantar buku teks boleh. Okey. Jadi itu saja tugasan kamu, salin dalam buku dan jawab soalan yang saya bagi. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.